Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar berkaitan kosakata. Kita lihat dulu apakah yang dimaksudkan dengan kosakata. Kosakata ialah perbendaharaan kata. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 28. Petikan yang bertajuk Majlis Pengikat Kemesraan. Kita akan baca bersama-sama. Pada hari Sabtu, Puan Jeya Ibu Lageswari mengadakan jamuan. Jamuan itu bersempena dengan kejayaan salah seorang anaknya melanjutkan pelajaran ke Menara Gading. Pada pagi itu, semua penduduk Taman Rasa Indah daripada pelbagai bangsa berkumpul di rumahnya. Mereka membantu Puan Jeya menyediakan pelbagai juadah. Ibu Yahya memasak nasi kerabu. Beliau dibantu oleh Ibu Yong Han. Puan Jeya dan Ibu Hana membuat tosai. Selepas makanan dan minuman siap disediakan, mereka menikmati makanan dengan gembiranya. Sebelum pulang, Encik Yoga dan rakan-rakannya berkemas. Mereka bergotong royong dengan membantu Puan Jeya. Puan Jeya terharu dengan sikap kerjasama dan tolong-menolong penduduk Taman Rasa Indah. Kamu akan lihat perkataan yang berwarna merah terdapat dalam petikan ini. Kita akan sebut bersama-sama perkataan tersebut. Menara Gading, pelbagai bangsa, nasi kerabu, juadah, tosai, menikmati, bergotong royong dan terharu. Perkataan yang berwarna merah inilah kosakata. Kita akan lihat semula kosakata daripada petikan tersebut, iaitu perkataan yang berwarna merah. Menara Gading, pelbagai bangsa, juadah, menikmati. Sekarang kita akan mencari maksud kosakata. Maksud kosakata ni bermaksud maksud kosakata bermaksud perkataan yang sama erti atau perkataan seerti. Contohnya Menara Gading, sama makna dengan apa? Okey. Untuk mencari maksud kosakata ini, kita boleh menggunakan dua kaedah. Yang pertama, secara online. Secara online ni, kamu boleh mencari maksud kosakata secara online dengan mencari Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Online. Kamu hanya perlu menaipkan saja kosakata yang ingin kamu cari maksudnya. Sebentar lagi cikgu akan tunjukkan. Cara yang kedua pula, kita akan menggunakan Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Bukan semua murid ada kamus. Jadi, terpulanglah cara mana yang memudahkan kamu untuk mencari maksud perkataan tersebut. Kita akan lihat kosakata yang pertama, Menara Gading. Menara Gading bermaksud university. Pelbagai bangsa bermaksud banyak bangsa seperti Melayu, Cina dan India. Dan selain daripada bangsa-bangsa yang cikgu nyatakan ini pun termasuklah
banyak bangsa. Okey. Pelbagai bangsa bermaksud banyak bangsa seperti Melayu, Cina, India dan lain-lain. Juwadah bermaksud makanan yang disediakan. Menikmati bermaksud makan dengan selera. Seterusnya kita lihat nasi kerabu toseh. Nasi kerabu bermaksud nasi yang dicampur dengan pelbagai ulam. Toseh bermaksud makanan India yang dibuat daripada tepung beras. Gotong royong bermaksud gotong royong dan terharu. Gotong royong bermaksud bekerja sama semasa bekerja. Terharu bermaksud perasaan yang sangat gembira. Seterusnya, kita akan melakukan aktiviti 2A. Tulis maksud kosakata yang diberi. Okey, kamu boleh rujuk muka aktiviti, muka surat 34. Kita akan lihat petikan yang bertajuk ambil berat terhadap jiran. Asri pulang dari sekolah. Dia melintasi halaman rumah jirannya iaitu Nenek Fong. Tiba-tiba dia terdengar Nenek Fong sedang mengerang kesakitan. Suara Nenek Fong juga teresak-esak seperti menangis. Oleh itu, Asri masuk ke kawasan rumah Nenek Fong. Dia ternampak Nenek Fong terduduk di atas lantai di tepi garaj kereta. Rupa-rupanya kaki Nenek Fong terseliuh kerana terjatuh di atas lantai garaj yang licin itu. Asri memanggil ibunya. Mereka mengangkat Nenek Fong perlahan-lahan. Selepas itu, Asri dan ibunya menyapu minyak angin pada buku lali Nenek Fong. Nenek Fong berasa lega lalu mengucapkan terima kasih kepada Asri dan ibunya. Berdasarkan petikan yang telah kita baca tadi, kamu boleh lihat perkataan yang berwarna kuning. Okay, kita akan sebut semula perkataan yang berwarna kuning. Mengerang, garaj, terseliu, lega. Ini ialah kosakata yang kamu perlu mencari maksudnya. Okey, sekarang tibalah masanya cikgu akan menunjukkan kepada kamu cara mencari maksud kosakata secara online. Kita akan lihat kosakata tersebut, iaitu perkataan yang berwarna kuning, mengerang, bermaksud mengeluh kerana kesakitan. Garaj bermaksud bahagian bangunan tempat menyimpan kenderaan. Selalu kan kamu sebut garaj kereta. Seterusnya, terseliuh. Salah urat, tergeliat. Okey, untuk perkataan terseliuh, jika kamu ingin mencari menggunakan kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, kamu perlu mencari kata dasar dahulu. Kamu tidak boleh mencari perkataan yang mempunyai imbuhan. Jadi, kamu perlu mencari perkataan seliuh. Pada bahagian tersebut, akan dinyatakan perkataan beserta dengan imbuhan. Kamu akan jumpa perkataan terseliuh pada bahagian tersebut. Seterusnya, lega. Lega bermaksud aman, senang atau perasaan yang tenteram. Aktiviti 2B pula. Okey, kamu boleh rujuk buku aktiviti muka surat 35.
Kenal pasti kosakata yang sukar difahami dan cari maksudnya. Kita akan membaca petikan yang bertajuk berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Petang itu hujan turun dengan lebatnya. Angin bertiup kencang. Tiba-tiba, sebatang pokok telah tumbang di hadapan rumah Kai Seng. Ibu Kai Seng susah hati kerana pokok itu melintangi jalan ke rumahnya. Selepas hujan reda, penduduk taman berkumpul di rumah Kai Seng. Bapa Fatih membawa gergaji, manakala Bapa Pravin membawa kapak. Bapa Johan pula datang dengan lorinya. Seterusnya, mereka bergotong royong dengan memotong dahan dan ranting pokok itu. Mereka memasukkan kayu-kayu itu ke dalam lori untuk dibuang. Akhirnya, jalan ke rumah Kai Seng dapat digunakan semula. Okey, kalau kamu lihat petikan ini, kamu perlu mencari kosakata yang kamu rasa sukar difahami. Tak kisah mana-mana perkataan atau kosakata terpulang kepada kamu. Seterusnya, kamu perlu mencari maksud bagi kosakata yang kamu pilih itu. Cikgu telah memilih kosakata lebat, tumbang, melintangi, reda, bergotong royong, digunakan. Terdapat 6 kosakata yang cikgu rasakan sukar untuk difahami maksudnya. Kita akan mencari maksud kosakata bagi perkataan ini. Tetapi terpulang kepada kamu, jika kamu ada perkataan lain yang kamu tidak tahu maksudnya, atau boleh tandakan. Kita akan lihat kosakata yang kita pilih tadi. Lebat, kencang, tumbang, melintangi. Lebat bermaksud sesuatu yang banyak. Kencang bermaksud kuat. Tumbang bermaksud rebah. Melintangi bermaksud merintangi atau menghalang. Reda, bergotong royong, digunakan. Reda bermaksud mula berkurang. Hujan semakin reda. Hujan semakin mula berkurang. Dia mesti sama dengan struktur ayat yang terdapat kosakata tersebut. Bergotong royong bermaksud bekerjasama. Manakala digunakan bermaksud dilalui. Itulah maksud kosakata yang menjadi pilihan cikgu. Sekian saja pelajaran kita pada hari ini berkaitan tentang kosakata. Kita telah pun mencari maksud kosakata. Kamu telah pun mengetahui cara untuk mencari kosakata secara online ataupun dengan menggunakan buku Dewan Bahasa dan Pustaka. Semoga video cikgu ini memberi manfaat kepada kamu semua. Jangan lupa subscribe channel Cikgu Hasha. Kita jumpa lagi dalam video PDPC cikgu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.